This call is being recorded. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita keberkatan dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita semalam, iaitu pada muka surat 3 baris yang kedua. Kata musannif rahimahullahu taala, wal fi'lu yu'rafu biqad. Jadi kita dah bahas semalam. Jadi di sini ni dia nak cerita kata wal fi'lu ni bukan takrif. Ni di sini bukan takrif, bukan definisi. Dia tidak ada sebut takrif di sini, tapi kita dah berikan takrif. Baik, apa yang takrif fi'il? Kita ulang balik semalam. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Tu takrif. Takrif bagi fi'il. Itu takrif bagi fi'il. Apa takrif bagi fi'il? Iaitu kalimatun dallat. Boleh tengok nota-nota yang saya dah bagi sebelum ni. Kalimatun dallat ala maknan. Kalimah yang menunjuk di atas pengertian, di atas makna dengan sebab diri dia. Tapi wa qataronas, padahal dia menyertailah kalimah itu dengan mana-mana masa. Contoh kita kata yakumu. Yakumu tu dengan mana? Sedang berdiri. Ataupun selagi akan datang berdiri. Maka itu dikatakan fi'il mudhari'. Maka dia bersangkut paut dengan masa. Masa berdiri itu bila? Kita kata sedang. Tu masa berlaku sekarang. Ataupun akan berlaku. Akan datang. Jadi sebab tu dia kata dia bersangkut paut dengan masa. Itu fi'il. Adapun isim dia tidak bersangkut paut dengan masa. Contoh kita kata Zaidun, ar-rajulu, nama Zaid. Lelaki itu, tak sebut lelaki itu masa apa. Tak sebut lelaki itu masa apa. Dia tak sebut gitu. Habis itu. Baik, ini kita masuk pula. Alamat fi'il, kita dah urai semalam. Iaitu alamat qad. Nak kenal, ni tanda. Percaman.
kita nak kenal akan fi'il itu dengan qad. Dengan kalimah qad. Jadi qad semalam kita dah hurai. Qad dia dipanggil qad harfiah. Qad yang dimaksudkan pada huruf. Bila sebut qad harfiah, jadi qad tu dia ada dua makna. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari', contoh kita kata semalam, qad yakumu. Bila sebut qad yakumu dengan mana qad litaqlil. Dengan mana kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang berdirilah oleh Zaid. Bukan selalu berdiri tak, sedang. Bila sebut qad tu terkadang. Terkadang berdirilah Zaid itu. Kita terjemah kadang-kadang. Itu dia masuk daftar fi'il mudhari' semalam tu. Semua dah tulis dah. Yang kemudian yang kedua pula kita kata qad tu dia masuk di atas fi'il madhi. Contoh semalam kita bagi contoh qama Zaidun. Qama Zaidun. Bila sebut qama Zaidun, kita terjemah sesungguhnya. Bila sebut sesungguhnya telah berdiri oleh Zaid, itu dipanggil qad litahqiq. Maksudnya sesungguhnya sebenarlah Zaid tu berdiri. Itu dipanggil qad litahqiq. Dua tu sangat penting. Kemudian kita ada tambahan semalam. Cuma dia jarang, qad ni jarang berlaku, tapi ada juga. Contoh dia dalam iqamah. Kita kata qad qamatis solah. Bila sebut qad qamatis solah, qad tu dengan mana? Qad litaqrib. Qad litaqrib dia panggil. Dia panggil qad litaqrib. Maksudnya telah hampirlah oleh mendirikan semayang. Kita terjemah. Telah hampirlah untuk kita mengerjakan semayang. Semalam itu dia panggil qad. Baik, habis itu kita dah ulang dah. Okey, hari ni kita masuklah perbahasan baru kita. Dia setiap kali kita nak mengajar, kita ulang yang sebelum tu. Jadi lama kelamaan nanti kita boleh mudah faham lah. Jadi apa yang saya bagi tahu, yang saya tulis kat whiteboard tu, tolong tulis. Kemudian ada kata wasini wasaufa. Kemudian nak kenal alamat fi'il itu, alamat ni tanda tanda percaman. Orang Melayu kita kata cam tak ni? Cam tu tanda lah. Percaman. Tanda-tanda. Ibarat je. Orang nak cam. Orang nak pergi rumah saya, dia cam. Dia cam. Tanda, ada tanda. Apa tanda? Oh, ada Pak Gad. Contoh. Pak Gad tu panggil tanda tu. Percaman. Baik. Ini nak kenal fi'il, dia mesti ada tanda-tanda dia. Bukan boleh masuk satu huruf, kita terus hukum dia fi'il. Tak? Dia ada tanda dia. Nampak tak? Dia ada percaman dia. Ibarat je orang kita nak makan gitulah. Dia kalau nak minum teh O dengan teh, dia tahu tanda-tandanya. Dia tahu dah orang nak minum teh susu tu, orang nak minum teh tu dengan teh O dia lain. Aku nak minum teh lah, teh O. Kita pun tengok, ni bukan teh O ni. Lepas tu orang pun tanya kita, kenapa kau cakap bukan teh O? Kan dia letak susu tu. Kalau letak susu tak panggil teh O. Itu dia panggil teh. Tengok dapat beza. Begitu juga fi'il. Zaidun tu fi'il ke? Bukan fi'il. Dia fi'il, dia mesti ada masuk qad ataupun masuk sin ke saufa akan datang. Habis tu Zaidun tu apa? Zaidun tu isim. Sebab apa kata isim? Sebab Zaidun tu dia ada tanwin di situ. Orang dengar pun faham. Okey. Nampak tak? Kita hukum tu kena dah kita letak. Tak, kalau kita nak tak mudah kita nak hukum kata ni sebenarnya dia kena ada tanda dia dulu. Tu kena faham Dia kena ada tanda dia. Baik, ni alamat tanda lagi. Tanda dia lagi. Fi'il. Semalam qad. Hari ni pula. Wasini. Dan huruf sin. Apa sin? Sin ni apa? Tak apa. Sin ni dipanggil sin lintan fis. Tak apa, saya nak dobit. Saya nak dobit. Saya tulis dekat whiteboard. Tulis
Yang ada sin dengan saufa. Tulis terus. Nanti sin tu kita kenal lah sin macam mana. Dia sambung dengan fi'il. Sekarang kita bagi contoh. Ha. Kita kata apa takrif bagi sin ni? Tengok. Sin ni tulis. Tukar warna biru lah, lawa sikit. As-sinu. As-sini, kita tengok takrif dia apa. Tulis. As-sinu litanfis nama dia. Litanfis. Litanfis. Wahuwa ma wahuwa ala zamanin qarib. Ma'ala zamani min qaribi. Tu. Saya tulis contoh contoh terus. Misalnya contohlah Sayakumu Zaidun. Sayakumu Zaidun. Okey. Saya nak terang. Dia kata as-sinu litanfis. Sin itu makna dihantarkan bagi makna tanfis. Nama dia tanfis. Apa tanfis? Dia nak takrif tanfis tu apa? Wahuwa ma'ala zamanil qaribi. Bermula ia tanfis itu ialah perkara yang di atas masa yang dekat. Perkara yang berlaku di atas masa yang dekat. Perkara yang berlaku di atas masa yang dekat. Itu sin tanfis. Okey, tengok contoh. Kita kata sayakumu Zaidun. Selagi berdirilah oleh Zaid. Zaid itu akan berdiri kalau kita terjemah. Zaid itu akan berdiri. Bila sebut Zaid akan berdiri, masa dia tu dekat dia. Bukan kata lagi Zaid tu akan berdiri sekejap lagi. Kalau Melayu kita macam ni dia terjemah. Zaid tu akan berdiri sekejap lagi. Maksudnya lebih kurang 10 minit lagi dia berdiri. Nampak tak? Kalau ada sayakumu. Maksudnya masa tu, dalam masa terdekat tu dia akan berdiri. Bukan kata Zaid tu Zaid tu akan berdiri sekejap lagi, lepas tu kita cakap sekejap lagi, pukul 12 baru berdiri, pukul 12 baru berdiri. 12.30. Bukan maksud itu. Tengok. Sayaqulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha. Selagi berkata, nampak dalam Quran, juzuk 2. Selagi berkata oleh orang-orang bodoh, sufaha. Sayaqulu sufa'u minan nas. Selagi berkata, maksudnya dia kata tu bukan akan masa lama tak? Sekejap dia. Tu panggil sayaqulu. Itu beza sin. Bila sebut sin, dia beza dengan saufa. Sekejap lagi kita nak tengok saufa pula. Nampak lagi
Dia beza dengan saufa. Kalau saufa ni masa yang akan lambat lagi. Lambat berlaku. Fasawfa ta'lamun. Fasawfa ta'lamun. Surah apa tak ingat. Maka selagi mengetahuilah oleh mereka itu. Mungkin mengetahui lambat lagi. Nanti lagi saya tengok. Lagi saya tulis takrif dia. Ni tulis sin tanfih dulu. Semua dah habis tulis dah. Sudah Ustaz. Semua dah habis tu. Ustazah Nubayat dah habis tulis dah. Dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya padam Okey, saya padam. Saufa pula. Ni saufa. Dia lebih kurang sing saufa ni. Saufa pula dipanggil saufa. Saufa ni dipanggil lit taswif. Lit taswifi. Itu ta bukan nun Lit taswifi nanti jap. Tu. Lit taswifi. Apa makna lit taswifi? Wa huwa madalla. Madalla ala. Madalla betul tak? Tadi ma'ala ke madalla? Dia kena wahwa madalla. Tak kena. Tambah dalla nanti. Saya minta madalla. Bukan ma'ala. Madalla. Madalla ala zamanil ba'id. Ni zamanil ba'id. Zamanil ba'idi. Tadi tolong betulkan tambah. Yang tadi tu apa? Li tanfis tadi wahwa madalla, bukan wahwa ma'ala, wahwa madalla ala. Tambah dalla satu lagi. Tambah satu kalimah lagi dalla. Okey, tengok contoh pula. Contoh saya cakap apa? Saufa yakumu Zaidun. Tengok. Dia beza sikit dah. Tengok. Saufa tu tengok pada kitab, tengok pada whiteboard kita. Saufa itu dihantarkan bagi taswif. Taswif tu apa? Ni. Wa huwa madalla ala zamanil ba'idi. Perkara yang menunjuk masa, tu masa lah. Minaz zaman. Dobek sini. Minaz zaman. Masa. Masa. Masa yang menunjuk di atas masa yang jauh. Tengok. Masa yang menunjuk di atas masa yang jauh. Masa yang lambat lagi. Tengok contoh. Saufa yakumu Zaidun. Selagi berdiri oleh Zaid. Kalau kita orang Melayu kita terjemah macam mana? Zaid itu akan berdiri lambat lagi. Kalau saufa ni kita terjemah Zaid itu berdiri lambat lagi. Kalau dengan sin tadi sayakumu Zaidun, Zaid tu akan berdiri sekejap lagi. Tu bahasa Melayu kita. Kalau lambat lagi tu panggil saufa. Tengok dalam Quran surah apa ni? Fasawfa ta'lamun. Surah apa Summa kalla ta'lamun. Na'imal yakin tak. Fasawfa ta'lamun.
Kalau Al-Quran, fasawfa ta'lamun. Maka selagi mengetahuilah oleh mereka itu. Maka selagi mengetahuilah oleh kamu. Jadi kamu tu akan tahu bukan tahu 2-3 hari ni tak. Allah Ta'ala akan beritahu pada manusia tu akan datang lambat lagi. Mungkin di hari akhirat. Itu maksud fasawfa ta'lamun. Sebab tu dia tak sebut sata'lamun. Dia tak sebut sata'lamun, dia kata sawfa ta'lamun. Maksudnya kamu tu akan mengetahui lambat lagi. Begitu juga. Lepas tu kita nak kenal senang je. Kita tengok Al-Quran, tengok. Kalau ada saufa ataupun ada sin. Sin tu dia mesti sambung dengan fi'il mudhari'. Maka bila ada saufa, selepas daripada saufa tu, kita hukum kata dia tu fi'il. Tengok. Dah sambil-sambil ni kita dah belajar isim fi'il ni. Boleh tengoklah dalam Quran. Kita dah baca Quran tiap-tiap hari. Kalau ada jumpa lafaz sin dengan saufa. Kalau sin ni maksud ni. Kalau jumpa qad kita tahu dah. Qad dengan mana li taklil. Qad dengan mana li tahqiq. Dan Quran kan banyak. Apa tu? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Baksa. Sayaqulu sufaha'. Kenapa tak dekat saufa yaqulu? Kenapa tak dekat saufa yaqulu Ustaz? Sebab sayaqulu masa lagi akan berkata. Maksudnya dalam masa terdekat. Ala zamanil qarib. Kalau dia kata saufa dalam Quran, itu maksudnya lambat lagi akan beritahu. Nampak lagi tak? Macam ni lah. Saufa yaqumu Zaidun. Selagi berdirilah akan Zaid. Memang terjemah kita. Kalau terjemah selagi kita apa? Bahasa KL. Zaid itu akan berdiri lambat lagi. Macam ni lah. Kita kata. Saya bagi satu contoh lagi. Bagi contoh lagi. Dah habis tuliskan yang atas tu? Dah Ustaz. Dah. Okey. Saya pandang semua. Kita main contoh. Kita tutup contoh lagi. Okey. Dengan sin lagi. Sin dengan saufa. Kita kata gini. Sa'azhabu. Sa'azhabu. Ini saya bagi contoh saya lah. Ila suki. Saufa azhabu. Ila suki. Dia beza ni. Sa'azhabu ila suki. Tengok. Bapak awak buat. Sa'azhabu ila suki. Saya akan pergi kepada pasar. Bahasa Melayu itu semua sama. Saufa azhabu ila suki. Saya akan pergi kepada pasar. Cuma bahasa Melayu kita ni dia lain sikit. Okey. Apa beza si dengan saufa? Saya akan pergi sekejap lagi kepada pasar. Saya akan ke pasar sekejap lagi. Tu bahasa kita Melayu kita. Itu dipanggil sa'azhabu. Kalau saufa azhabu ila suki, saya akan pergi ke pasar lambat lagi. Lambat lagi saya akan ke pasar. Boleh jadi 2-3 jam. 2-3 jam lagi baru dia nak pergi. Nampak tak? Kalau sebut sa'azhabu, saya akan pergi ke pasar sekejap lagi. Boleh jadi dalam 5 minit, 10 minit nak pergi dah. Maka kita gunakan sin. Kalau saufa ni nak guna masa yang lambat. Nampak lagi? Nampak lagi Haji Kamrul Zaman? Nampak jelas Ustaz. Alhamdulillah. Tak nak. Siapa-siapa nak tahu salam boleh angkat tangan. Angkat tangan, bukan angkat tangan sini. Maksudnya dekat situ ada dia snap sini. Ustaz, boleh. Saufa tu perkara yang kita tak tahu lagi Ustaz kan? Dia bukan saufa ni. Perkara yang lambat tapi kita tak tahu bila. Tak tahu bila nak pergi pukul apa. Contoh nak pergi pukul 4 petang ke 3 petang pergi pasar ke.
Benda kita tak tahu bila, tak pasti kan. Macam tu. Tapi memang confirm pergilah, memang confirm akan pergi. Pergilah. Confirm pergi tapi lambat lagi. Macam saufa ta'lamun tadi Ustaz cakap tadi kan. Macam okey, saufa azabu okey. Saya akan ke pasar. Saya akan ke pasar lambat lagi. Boleh jadi esok boleh pergi. Saufa. Boleh jadi esok dia pergi. Kau nak pergi pasar bila? Tengok aku pergi pasar nanti 2-3 hari. Tu orang kita. Kalau Arab dia cakap, saufa azabu ila suq. Orang Arab dengar, kita dengar, oh saufa ni lambat lagi, jenuh nak tunggu dia ni. Kalau sebut saufa lah. Kalau Arab tengah masak, sa'asbaku. Kata aku tengah, sa'atbaku. Kalau sa'atbaku aku nak masak, maksudnya sempat Arab kita nak makan tu. Tapi kalau kata insya-Allah saufa, Arab dia cakap saufa ni, tak tahu bila pula lah. Lambat lagi akan sebut saufa tu. Ya, Hajar Rahaya? Kelak akan pergi. Kelak akan pergi. Lambat lagi ya. Tak tahu bila esok ke. Macam nak pergi nasi Arab. Macam nak pergi nasi Arab Ustaz. Saufa nasi Arab tak tahu bila kan. Kita pun buat cakap Arab kan. Dia kata dia. Kalau kata dia hidang makanan kata insya-Allah saufa, insya-Allah. Kalau kata saufa tu kalau insya-Allah dia disebut insya-Allah saufa, bye-bye. Tak usah nak tunggu lah. Okey, baik. Tengok kitab. Saya padam Okey. Habis. Jelas. Sin dengan saufa jelas. Qad dah tahu. Sin dengan saufa dah jelas. Okey, baik. Kita tengok alamat yang seterusnya. Berapa dah? 1, 2, 3. Wata itta'nisis sakinati. Nak ada fi'il ni. Nak kena fi'il ni dia ada ta ta'nis. Macam ni macam ta ta'nis. Tengok ni saya tulis ta ta'nis. Maksud ta ta'nis tu dia masuk pada fi'il. Ta'ut ta'nis. Ni pun nak ni semua kita nak kenal ni semua boleh tengok Al-Quran senang. Jumpa tak ta'nis, oh gini. Nampak? Kita belajar matan Jumaat ni insya-Allah berkat banyak kita boleh dapat dalam ni sebenarnya. Lepas tu saya tak suka buat modul sendiri, saya pakai kitab je. Mudah walaupun orang kata Jumiah payah sebenarnya, tak apa. Ulama dulu ni dia, walaupun payah cakapan dia semua ada barakah dia. Kita ikut dia. Bayangkan matan Jumiah dia boleh buang kat laut tak basah. Kita dah cerita baru ni. Bayangkan. Nak kata berkat matan Jumiah ni. Ta'ut ta'nis sakinati. Contoh dia macam mana? Oh, tak ada sakinah. Nanti tak. As-sakinati. Ta yang ada berbaris. Ta'ut ta'nis as-sakinati. Dia panggil ta'ut ta'nis sakinati. Ta ta'nis yang sakin, yang mati. Ta ta'nis yang mati. Macam mana yang mati? Okey, tengok contoh. Misalnya qamat Zainabun. Jadi ta tu dia panggil ta ta'nis. Jangan kita campur aduk dengan ilmu tajwid Itu bukan ta ta'nis dah, itu ta maftuhah. Oh, tak bahas gitu. Ta terbuka.
Dia panggil ta tu ta taknis. Sebab apa? Sebab dia masuk pada fi'il. Jadi nak kenal fi'il tu dia mesti ada ta taknis. Mana tak taknis ni nah? Ni ta ni. Tu tak taknis. Tu panggil tak taknis. Jadi ta taknis ni dia hanya tertentu kepada fi'il madi sahaja. Okey, saya tulis balik. Saya pandang bawah ni Saya pandang bawah contoh ni. Sekejap lagi saya tulis balik. Ta'u ta'nis sakinati. Nanti sekejap saya tulis tak habis ni. Contoh tadi betul dah. Ni nak tulis sikit lagi. Takhtasu, tambah lagi sikit. Takhtasu bil madi. Ta'u ta'nisi sakinati takhtasu bil madi. Bermula ta ta'nis yang mati itu tertentulah ia dengan fi'il madi. Tertentu, takhtasu tu tertentu dengan fi'il madi. Tertentu dengan fi'il madi. Ustaz, minta ulang balik, Habis. Ustaz. Ta'u ta'nis sakinah. Ta yang ta'nis yang mati itu tertentu dengan fi'il madi. Tertentu ta ta'nis itu dengan fi'il madi ni, fi'il madi, bil madi ni. Fi'il mudhari' dia tak masuk, dia masuk pada fi'il madi saja. Okey, ni misal tadi. Contoh balik. Misal qamat. Qoma tu fi'il madi tu. Qamat. Fatimah tu boleh juga. Qamat apa tu Zainabun nah. Ataupun Fatimatun. Fa macam mana ejaan saya punya tulisan. Qamat Fatimah tu. Berdiri oleh Fatimah. Tu dia. Jadi orang tanya, kenapa dia katakan fi'il tu? Sebab dia masuk ta ta'nis yang sakin, yang mati tu. Sakin dia matilah. Tu, ni. Ni, ta ta'nis tu dia panggil ta ta'nis. Jadi orang tanya, kenapa panggil fi'il madi? Sebab ta ta'nis tu dia tertentu dengan fi'il madi sahaja. Dia tertentu dengan fi'il madi sahaja. Tu dia. Habis itu. Faham semua? Apa tu? Ajamili faham tak? Faham Ustaz, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Faham Ustaz. Tak faham boleh tanya soalan, tak apa. Okey. Ustaz, ta ta'nis ni khusus untuk muannas ya? Ya, dia untuk muannas. Tapi ada dua muannas. Macam contoh qamatis solah. Habis tu as-solah tu Ustaz, takkan muannas kot. Dia panggil muannas majazi. Tak apa, saya tulis. Saya padam Padam semua dah, habis tulis semua dah. Sudah. Ustaz kata dia tertentu untuk fi'il madi sahaja ya Ustaz? Betul? Ya, betul. Okey, tapi saya nak tunjuk. Qamatis solah, kalau takut ada orang tanya. Habis tu Ustaz,
Takkan as-solat tu perempuan kot? Tu nanti Ustaz nak tulis. Padam semua. Qad qamatis solah. Oh, as-solah ni perempuan rupanya. Orang kata. Bukan perempuan. As-solah tu. Habis tu ta ni masuk as-solah ni Ustaz. Sini dia panggil memang mu'annas. Tapi mu'annas ni panggil mu'annas as-solah ni panggil mu'annas majazi. Tulisan sahaja. Ta tu maknanya bukan mu'annas. Dia beza kalau mu'annas hakiki. Contoh kita kata Zainabun tadi. Ni makna majazi. Kalau mu'annas. Kita kata makna apa? Mu'annas. Makna apa? Makna hakiki lah. Kalau makna hakiki tu, contoh kita kata Fatimah. Kalau perempuan betul-betul, kalau perempuan memang diri dia perempuan, kita panggil mu'annas hakiki. Kalau kalimah bahasa Arab, asyamsu, matahari. Matahari dipanggil mu'annas juga, tapi mu'annas majazi. Nampak? Hakiki ni, maksudnya kalau dalam bahasa Arab, dia panggil malahu farjun. Mereka yang ada faraj. Bila ada faraj tu, itu dipanggil mu'annas hakiki. Kalau ta'rif mu'annas hakiki, malahu farjun. Mereka yang ada badannya lubang. Lubang tu faraj lah. Habis. Itu dipanggil ta'ut ta'nis as-sakinah. Baik, kita tengok yang terakhir. Haraf. Dah habis salin dah semua? Habis Ustaz. Okey, saya padam. Slow-slow aja kan zaman-zaman. Dulu Ustaz. Sajat Okey. tu mu'annas majazi je Ustaz ya. Ya betul. Contoh syamsu as-solah. Tengok tanya habis tu ta tu betul? Bukan ta tu mabruta tu ta mu'annas kan? Bukan. Dia panggil mu'annas majazi tu. Habis tu kenapa kenapa dia tak tulis qad qamas solah? Kenapa ada ta tu Ustaz? Kalau orang tanya. Qad qamat. Kenapa tak dekat qad qama je? Kalau buang ta ni. Buang ta ni kan senang. Kalau kita buang ta ni. Tak sah begitu. Kalau kita kata koma je ni. Tak sah sebab dia ta tu ta mu'annas. Mu'annas majazi. Sebab tu dia kena datang kat fi'il tu kena ada ta. Sebab tu kena datang ta. Habis. Ustaz, Ya. maknanya setiap perkataan yang hujung dia ada ta tu ialah mu'annas. Tak kira Ya. ta maftuhah atau marbutah. Dia betul. Dia tak kira. Tapi kena tengok juga kalimah apa. Ada setengah kalimah Arab tu dia kadang-kadang contoh kita kata nama orang lelaki tu nama ada ta belakang tapi bukan ta. Dia panggil mu'annas tapi mu'annas majazi lah panggil. Betul. Baik Ustaz, terima kasih. Okey, baik. Ustaz, Saya pandang contoh dia Hamzah. Hamzah tu lelaki tapi betul. nama Hamzah. Hamzah tu lelaki. Tapi kenapa ada ta? Ta tu dia panggil ta mu'annas majazi ya. Dia panggil ta mu'annas majazi. Begitu juga asyamsu matahari. Matahari ni benda yang selain dari macam matahari, bintang, nama-nama macam tu dikatakan mu'annas majazi dia panggil. Tu nanti akan datang kita belajar nanti dia ada spesifik dia. Nanti tengok nanti Ada alamat-alamat dia nanti. Baik habis. Kita padam ni dulu. Wal harfu tengok kitab. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik. Isim kita dah kenal dah tanda dia. Fi'il pun kita dah kenal tanda dia dah. Harau macam mana Ustaz nak kenal harau dia? Tanda dia.
Ha. Haraf mudah je. Paling mudah. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Barang, cuba tengok terjemahan dia. Barang iaitu haraf. Barang tu haraf. Ha, saya tengok Tengok saya tulis. Haraf Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wala dalilul fi'li. Yasluhu ma'ahu dalilu lismi wala dalilu lul fi'li. Tu dia. Apa dia? Dia kata ma barang. Dia kalau kita Jawi begitulah. Bila sebut ma tu terjemah barang. Apa maksud barang? Barang ni tulis. Saya dobit tepi ni. Haraf. Huruf. Huruf yang tidak patut sertanya, serta ma. Hu ni rujuk pada ma. Domain dia. Ni saya ajar cara pondok ni. Huruf yang tidak patut. Apa maksud tidak patut? Yang ni tidak terima. Kalau la yasluhu ni, kalau tak terjemah, huruf yang tidak terima. Ataupun huruf yang tidak sah. Apa dia tiba-tiba padam lah ni, ya Allah. Huruf yang tidak terima atau apa maksud tidak patut? Yang ni yang tidak terima, tulis. Yasluhu. Yang ni tidak patut dengan mana tidak terima. Yang tidak terima sertanya serta huruf itu dalil isim. Apa maksud dalil isim? Yang ni alamat isim. Tulis. Dalil tu mana alamat. Huruf tu dia tak terima akan alamat isim. Alhamdulillah. Dalil tu alamat. Ustaz, ma la yasluhu ma'ahu. Apa Ustaz? Dalil. Hu tu huruf lah Ustaz. Hu tu rujuk pada ma tapi makna huruf. Ustaz, terjemah balik Ustaz. Ustaz, yang hu tu domir dia huruf lain. Domain tu rujuk pada ma tapi ma Untuk tu huruf maksudnya lah. huruf. Betul lah. Oh, okey. Huruf yang tidak terima sertanya serta huruf itu oleh alamat isim. Maksudnya apa? Maksudnya huruf tu dia tidak menerima akad alamat isim. Tu dia cerita dia. Wala dalilul fi'li. Dan dia tidak menerima akad alamat fi'il. Dalil tu alamat lah. Alamat. Payah kita Jumiah ni tempat-tempat dia begitulah. Aku Ustaz senang faham. Kalau dah faham memang faham. Kalau pening-pening juga. Yalah. Dia macam kitab lain pula Macam kitab Fardu Ain juga. Sama je. Mana-mana ilmu pun macam tu.
Dia ada tempat mudah-mudah. Cuma ibarat dia cakapan dia begitu. Okey. Apa je nak cerita? Senang je. Kesimpulan kalau nak tulis. Huruf tu dia tak terima alamat isim, dia tak terima alamat fi'il. Itu saja nak cerita. Tapi dalam bahasa Arab, huruf itu ialah barang yang tidak patut sertanya serta barang oleh dalil isim dan tidak dalil fi'il. Dengar tu tak faham. Kalau baca seorang-seorang memang tak faham. Dia nak cerita apa? Nak cerita kata, huruf itu dia tak terima serta huruf itu alamat isim dan tak terima juga alamat fi'il. Alamat isim pun tak terima, alamat fi'il pun tak terima. Tengok. Contoh lagu mana? Contoh kita kata gini. Saya padam Saya padam boleh Sekejap. Akak screenshot. Okey. Dah. Okey dah. Semua dah habis tulis. Kalau tak habis tak sempat tulis, tolong shoot tolong ambil gambar. Okey. Tengok. Saya padam. Contohnya misal. Saya cakap misal, saya tak cakap contoh Lepas ni saya biasakan cakap Arab sikit-sikit lah. Campur-campur. Asyik kita cakap Inggeris dengan Melayu je. Kita campur lah Arab campur dengan Melayu. Misal dia macam mana? Misal kalimah hal. Lepas tu lagi apa? Ustaz. Misal tu bunyi Melayu ke Ustaz? Sama juga. Misal Melayu juga takut orang tak bahasa misal tu apa Ustaz? Takut tanya misal pula. Misal ni bahasa orang dulu cakap misal. Orang Melayu sekarang, zaman sekarang ni, dah zaman 2020 ni semua cakap contoh. Dia tak cakap misal Ustaz. Cakap misal kan boleh. Misal tu bahasa Arab. Tapi orang kita dengar cakap misal tu macam macam orang kata Macam koman lah kan. Ketinggalan zaman. Kolot. Padahal misal tu bahasa Arab. Baik, tengok. Fi. Lagi apa lagi? Banyak lagi lah. Lam. Nampak? Haraf-haraf jar lah Ustaz. Haraf-haraf jar. Haraf tak kisahlah. Haraf apa jawab tak? Bila semua haraf je tak kisah, bukan kata haraf jar je. Hal. Hal ni panggil haraf apa? Haraf istifham. Tanda tanya. Haraf istifham. Tengok haraf istifham. Dia tak terima tengok, dia tak terima alamat apa? Alamat isim pun bukannya, alamat fi'il pun bukan. Fi begitu juga. Dia panggil haraf jar. Baik, saya nak tanya. Lam haraf apa? Tu Haji Yaakob. Siap Haji Yaakob kena tanya dah. Lam haraf apa Haji Yaakob? Haraf jazam. Haraf jazam tak? Haraf jazam, tepat sekali. Lam ni haraf jazam. Menjazamkan fi'il mudhari'. Fi ni dipanggil haraf jar. Huruf nasab. Lan pun boleh. Tapi kita cakap lam ni. Lan. Hal haraf istifham. Tu. Hal. Jadi hal tu bukanlah tanda alamat bagi isim, dah. Bukanlah alamat bagi fi'il, bukan. Dia tu huruf, semata-mata huruf. Kalau orang tanya esok. Kalau fi pun bukan kata alamat bagi isim. Dia haraf jar. Semata-mata diri dia tu bukan alamat isim, dia bukan alamat fi'il. Kita jumpa kalimah fi, ni ini fi'il ni, bukan. Lam, begitu juga lam haraf jazam. Diri semata-mata diri lam tu sendiri dia panggil haraf jazam. Dia tu bukan alamat bagi isim dan juga dia tu bukan alamat bagi
Bagi apa? Bagi fi'il. Tu dia. Baik, faham? Habis itu. Tu dia mudahnya, haram mudahnya. Yang payah ni akan datang ni, dia masalah i'rab. Bab i'rab tu dia payah sikit lah. Oh, dah mak. Dia bab i'rab dia payah sedikit. Habis itu. Faham lagi? Siapa nak tengok salam boleh? Sebelum kita masuk tajuk babul i'rab. Ustaz, saya nak tanya, bila Ustaz kata misal, kalau kita Arab, mislu ke misli? Mislu. Misal kalau bahasa Arab panggil misal juga. Kalau kita kata gini, kalau kita kata bahasa Arab dalam bahasa Arab, misalun dipanggil masdar. Tapi kalau kalau kita sembang dengan Arab cakap misal dia faham dah. Misal tu bahasa Arab dah sebenarnya. Tak cakap misalun, tak sebut itu. Dia kalau cakap mislu misli tu, itu kena ada mubtada khabar. Tu nanti akan datang terbaham pula tu. Ustaz, fi yang kita belajar dalam alamat isim. Lain soalan lah, Ustaz. Ya? Macam mana? Tak, macam semalam tu yang iklan tu. Tak sangka pula rupanya iklan tu daripada iklan rupanya. Yalah. Ada orang tanya. Ustaz, fi yang kita belajar dalam alamat isim. Mana fi? Alamat isim mana? Okey. Itu nak kenal. Itu kita nak kenal, dia kata huruf khafat. Kalau kata Ustaz, habis tu fi yang dalam alamat isim tu, dikenal akan isim itu alamatnya dengan huruf khafat. Huruf. Contoh kita kata apa? Fi, ala, an, ila. Memang betul. Tapi nak cerita kata, di sini ni semata-mata haraf. Bukan dia nak cerita kata, okey gini. Kalau saya nak kenal haraf macam mana Ustaz? Dia kalau isim lain. Kalau kita nak kenal isim, dia kena ada huruf khafat. Tapi kalau kita nak kenal haraf, dia tidak ada alamat. Dia bukan alamat isim, dia bukan alamat fi'il. Contoh kita kata ni, fi habis tu fi macam mana nak kenal? Bukan fi tu alamat isim tak? Memang dia alamat isim. Tapi dekat sini kita nak cerita kata, semata-mata fi tu dia ada alamat tak nak kenal dia tu haraf? Tak ada. Semata-mata diri dia tu kita kenal dia tu haraf. Dia tu tidak ada alamat. Dia bukan alamat isim, dia bukan alamat fi'il. Bukan kita kata gini, okey fi, nak kenal fi ni, dia isim. Bukan semata-mata isim dia tak. Kita nak semata-mata kata dia tu nak alamat, tanda dia. Bukan kita takrif. Mana tanda kata haraf? Mana tanda haraf tu? Ustaz, boleh bagi contoh ayat tak Ustaz? Boleh Ustaz tulis contoh ayat tak? Nak bezakan tu khafat dengan huruf tu. Haraf tu. Faham macam ni. Kita kata fi lah. Contoh gini lah. Kita kata Zaidun. Zaidun fil madrasah. Okey. Zaidun ada di sekolah. Dia kata Zaidun ada di sekolah. Baik, Zaidun tu kita tahu dah dia alamat isim. Okey, baik. Kita nak tahu mana alamat isim. Kita kata dia tu Zaidun tu kita kata dia tu ada tanwin. Tak apalah. Dia ada tanwin. Baik, diri fi tu. Kita kata nak cam kata fi tu huruf macam mana Ustaz? Kalau tanya. Semata-mata fi. Bukan kita kata isim dah. Kita tak mau bahas isim. Kalau kita kata fi isim tu memang boleh. Tapi orang katanya, fi tu haraf ke isim Kalau orang tanya. Kalau diri fi tu sebenarnya dia huruf. Tapi dia huruf. Tapi dia tu alamat bagi isim. Fi tu dia tu alamat bagi isim. Tapi kalau kita kata, isim tu alamat bagi huruf. Tu tak kena. Sebab apa? Kalau kita pusingkan, kita kata isim tu alamat bagi huruf. Tu tak kena. Sebab apa?
semata-mata diri fi ni dia panggil huruf. Haraf. Sebab apa? Sebab bila sebut huruf, dia tidak ada alamat isim, dia tidak ada alamat fi'il. Adapun kalau kita kata kita tilik pada dia, Ustaz, kalau orang tanya, fi ni nak panggil apa? Kita kata haraf jar. Lepas tu selepas daripada kalimah fi kita kata apa? Al-madrasah. Al-madrasah tu nak kata isim ke fi'il, Ustaz? Kita kata dia isim. Sebab apa? Sebab dia berlaku selepas daripada huruf jar. Semalam kita cerita. Sebab dia tu dibaris bawahkan. Nampak? Dibaris bawahkan. Panggil khafat. Nampak tak? Falismu yu'rafu bil khafri. Dibaris bawah. Nampak? Madrasati. Maka bila dibaris bawah, kita kata dia tu isim. Alamat bagi isim. Alamat bagi isim tu apa? Sebab ada fi. Tapi jangan kita kata, alamat bagi fi tu apa? Mana ada alamat sebab dia huruf. Bila dia huruf, dia tak ada alamat. Dia tu tidak ada alamat isim, dia tu tidak ada alamat fi'il. Tapi kalau kita kata, isim tu alamat dia apa? Alamat dia huruf jar. Tapi kalau orang tanya, fi'il tu, kalau kata, isim tu, nanti lagi saya jawab soalan tu. Bawa tak buka lagi. Kalau semata-mata kita kata fi, kita kata fi tu alamat bagi apa? Kita kata huruf jar. Huruf jar tu, nak kenal huruf jar tu, dia alamat dia macam mana? Dia bukan alamat bagi isim, dia bukan alamat fi'il. Diri semata-mata dia tu, dia tu haraf. Tapi, kalau kita kata isim, alamat nak jadi isim tu, dia mesti ada haraf jar. Tengok kena. Tengok, saya tengok ada orang tanya soalan sekejap. Apa ni nak tanya? Ustaz, fi yang kita belajar dalam alamat isim, huruf khafat tu tak sama dengan haraf ke Ustaz? Sama, benda sama. Huruf tu memang kita kata sama. Cuma alamat tanda tu tak sama. Kalau huruf khafat, dia tidak, bila sebut, dia semata-mata huruf-huruf, tak kira huruf khafat ke, huruf istifham ke, semata-mata diri huruf tu, dia tidak ada alamat isim, dia tidak ada alamat fi'il. Okey, soalan tu dia bawa lah. Kiranya Ustaz, diri fi tu haraf. Perkataan lepas fi tu baru isim. Dia gini, fi tu pun isim juga, selepas daripada fi pun isim juga. Sebab apa saya cakap isim? Sebab alamat isim itu dia huruf khafat. Nampak tak? Ni Hajar Fahdam. Nampak lagi? Semata-mata kalau kita kata, baik, dia gini. Orang tanya gini, Ustaz, fi tu apa Ustaz? Fi tu nak kata, dia tu apa Ustaz? Okey. Dengan iktibar diri fi tu sendiri, kita panggil dia huruf jar. Satu. Ingat tulis itu. Fi tu huruf jar. Tapi apabila kita tilik, kita pandang kepada kata, fi tu sebagai alamat bagi isim. Tu lain pula. Dia tu tanda bagi, dia tu percaman bagi isim. Contoh apa? Isim apa alamat dia? Bila sebut isim, tanda alamat dia apa? Alamat dia harajar. Harajar. Nak kenal isim tu, tanda ni mesti ada huruf jar. Mana huruf jar? Fi. Oh, ni tanda isim ni. Diri fi tu panggil huruf, diri fi tu panggil isim tu. Tapi, kalau kata Ustaz, kalau fi tu dia panggil apa? Panggil huruf. Huruf ni ada tak nak kenal huruf macam ni Ustaz? Ada tak tanda-tanda dia? Tanda dia tak ada. Dia tak macam isim. Habis itu, faham lagi? Lagi kalau saya cerita lebih panjang lagi, takut lagi tak faham. Lebih cerita takat tu dulu. Kalau cerita makin dah cerita, alamak belit-belit dah otak lagi. Kita cerita just faham kata, fi tu harajar. Contoh macam ni lam tadi. Ni lam ni. Huruf juga, tapi huruf jazam. Dia panggil huruf. Diri semata-mata dia tu diri huruf. Jangan tanya,
Lam tu bukan menjazamkan fi'il mudhari' ke Ustaz? Tu tak mau tanya gitu. Tak kena. Itu kita nak kena cam kata dia tu alamat bagi apa tu lain. Semata-mata diri lam ni. Begitu juga hal. Ni hal. Istifham. Hal ni bagi huruf pertanyaan. Adakah? Nampak tak? Adakah? Tengok dalam Quran ada. Hal yastawil ladina hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan adakah sama orang yang tidak mengetahui? Hal, adakah? Nampak tak? Bila hal tu dia panggil haraf huruf istifham. Habis itu. Faham lagi tak? Oh, Ustaz, macam mana pula dengan isim syarat dia tidak memenuhi alamat isim Ustaz. Contoh Mana? hadza, isim isyarah. Isim syarat. Haza. Ha tu memang harfu tambih. Za tu memang isim syarat. Kalau Jadi sebab semata-mata ha tu huruf tambih. Haza dia sama adam. Haza. Kalau ni ha ni asalnya ha gini. Ini dipanggil huruf. Huruf tambih. Harfu tanbih. macam zu Ustaz. Zulfadli. Zulfadli. Itu dipanggil asal Zulfadli itu kepunyaan. Itu lain pula masuk dia. Dia panggil masuk isim 5. Isim juga. Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Itu bab lain pula. Okey, baik. Nanti kita belajar tu isim 5 apa, fi'il 5 apa, itu nanti kita belajar. Baik, faham semua? Ada Ustazah Baya faham InsyaAllah faham. Ustaz tulis Hazar tu tak ada pun keluar kat skrin. Yang Hazar ni. Tak ada keluar. Hazar. Ha ni dipanggil haraf tambih. Harfun tanbihun. Za ni isim isyarah. Nama pun isim dah. Ismul isyarah. Nanti kita belajar semua ni. Bukan tak belajar. Kita belajar. Cuma je tunggu ke depannya. Satu-satu. Haraf tambih ni haraf untuk mengingat. Haza, ini. Orang Arab juga. Haza. Dia bagi peringatan kat kita. Lepas tu kata tambih peringatan. Habis itu. Baik, faham lagi Okey. Ada nak tanya soalan? Itu Hajar Faridah, faham Hajar Faridah? Faham Ustaz, faham. Tak faham dia tanya. Faham. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, cukup sekadar tu saja. InsyaAllah kita masuk pula minggu depan. Babul i'rabi. Okey, masuk bab lain pula. Ni i'rab ni apa ni? Payah pula dah. InsyaAllah lah. Bertahan sikit lah. Sabar sikit. Belajar bahasa Arab ni. Dia mula pada kosong dia payah sikit lah. Kita ngaji pakai kitab. Kalau kita pakai modul senang. Modul tu haza ni. Boleh tu senang. Itu kalau dekat sekolah belajar gitu tak apa. Sekolah menengah. Kalau sekolah menengah dia belajar gitu dia. Buat modul satu modul. Sekolah universiti gitu tak. Dia tulis haza. Kalau kita lain sikit. Saya punya guna kitab. Bagus tak bagus. Kita ambil kitab ulama dulu. Kitab ni memang orang nak baca memang dia payah sikit lah. Walaupun ada terjemah bawah tapi tak memadai. Kita nak jadi macam kitab Ustaz. Tak ada tenggelam. Kitab tu tak tenggelam. Kita pun tak tenggelam. Yalah. Kalau pakai modul sendiri kan susah. Saya bukan tak mau suka. Pembawakan saya tu memang kitab-kitab turas lah. Okey, baik. Haji Ali faham? Datuk Ali faham Datuk Ali faham Okey. Datuk Ali faham kot Okey, baik. Jadi sekali itu saja. Faham Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Jadi sekali itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku lupa li hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala kulli Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ya Walida ya. Dah mula faham sikit dah. Ya alhamdulillah. Slow-slow lah, jangan give up. Ngaji bahasa Arab. InsyaAllah. Ni kalau dengar 2 3 4 kali Allah payah ni nak nama pun kita guna kitab semua ni. ni. Kat telefon merah tu. Ada barokah kita belajar kitab orang dulu ni. Okey. Ustaz, sajak tu bukan majazi kan? Sajak tu kazib. Apa? Keluar lah. Sajat. Hai, kok sajat lah macam mana sajat tiba-tiba nak keluar sajat ni? Okey, baik. Tu apa? Oh, tu ada customer kena kat ini tu ada tu. Sajak tu bukan majazi, tu kazib kan? Tadi Haji Kabul Zaman sebut sajak tu bukan majazi. Itu kazib. Dia sebut sajat. Disebut sajat tadi. Oh, itu bukan majazi lah tu. Okey, Ustaz, kasih. Itu panggil muzakkar lah tu. Itu panggil muzakkar lah tu. Haji Zul faham Haji Zul? InsyaAllah faham Ustaz. Sajak tadi. Dia kata Ustaz, sajak tu majazi kan? Ustaz. Lepas tu Ustaz kata ya. Dan nanti kata saya tak dengar. Saya ingat. Saya ingat dia kata apa tadi. Saya pun. Haji Kamal Zaman. Saya tak perasan pula. Dia tanya tadi sajak tadi Ustaz saya tak perasan. Ustaz ya je. Oh, kata ya, saya pun tak faham. Tak tahu ini sajat pun. Oh, sajat tu lah. Oh, tak tahu juga dituju siapa sajat tu. Tu bukan majazi lah tu. Tu muzakkar lah tu. Haji Zul, okey faham, boleh ikut slow Haji Zul InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji Zul. Okey, baik semua. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.